Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Saya Cikgu Fitri, semestinya guru geografi anda. Kali ini kita bersama lagi dalam sesi Q&A, question and answer geografi kita 1 bab 6, pembentukan dan kepentingan bantuan untuk tingkatan 4. Okey, seperti biasa, pesanan saya sediakan buku catatan, pen ataupun kertas untuk mencatat isi-isi penting perbincangan kita pada kali ini. Okey, tanpa membuang masa, terus kita kepada soalan-soalan untuk makluman. Soalan-soalan yang saya gunakan adalah soalan-soalan yang pernah keluar dalam SPM. Okey, tak kira daripada KBSM ataupun KSSM, ada soalan-soalan daripada sukatan-sukatan lama yang pernah keluar dan dia ada kaitan dengan sukatan semasa kita. Okey, jadi kita teruskan untuk soalan yang pertama. Okey, kita teruskan untuk soalan yang pertama. Okey, suka saya ingatkan kita kena fahamkan soalan yang diberikan. Okey, soalan dia adalah proses P. Ni proses P. Proses P ni lah P dia. P. Okey, maklumat diberikan adalah magma. Okey, magma ni apa? Kena faham apakah yang dikatakan dengan magma. Magma adalah cecair batu panas yang keluar dari lapisan kerak bumi, puncanya dari lapisan mantel. Okey, dan seterusnya bila keluar, okey, magma proses P, bila melalui proses P dia akan menjadi batuan ignis. Batuan ignis. Apakah proses yang membentuk magma kepada batuan ignis? Apakah jawapannya? Terus kita pergi kepada jawapan. Kita baca dulu pemadatan. Adakah penyejukan, pemendapan atau penghakisan? Okey, terus jawapan adalah penyejukan. Okey, sebab magma ni dia panas, dia akan mengalami proses P, iaitu penyejukan, dan seterusnya membentuk ataupun terhasillah batuan yang dikenali sebagai batuan igneous. Itu adalah soalan yang pertama. Kita pergi pada soalan yang seterusnya, soalan yang nombor 2. Batuan igneous dibagi batuan igneous dan enapan. Dan enapan, dua batu lah. Satu igneous, satu enapan, bertukar kepada batuan metamorfosis. Dia ada 3 jenis batuan: igneous, enapan, metamorfosis. Metamorfosis adalah batuan proses pembentukan batuan yang terakhir, jenis batuan yang terakhir yang terbentuk. Okey, apakah sebab dia? Tanya adakah suhu, tekstur, warna ataupun tekanan. Okey, jadi kita tengok apakah jawapan untuk soalan nombor 2, 1 dan 4. Okey, suhu dan tekanan. Okey, apabila batuan igneous dan enapan salah satu, okey, dia boleh bertukar kepada batuan metamorfosis apabila berlakunya perubahan suhu dan tekanan yang tinggi. Okey, di kawasan batuan tersebut lah. Jawapan dia D, 1 dan 4. Itu soalan jawapan bagi soalan nombor 2. Jadi saya harap murid-murid boleh buat catatan. Ingat, ini adalah makluman penting ataupun konten perkara yang penting untuk murid-murid ingat untuk bersedia menjawab soalan geografi kata 1 SPM untuk soalan objektif. Jadi kita pada soalan nombor 3. Okey, tekanan tinggi. Haba yang tinggi, ni proses lah. Tekanan tinggi adalah proses. Haba yang tinggi ni pun adalah proses yang mendekat kepada batu kapur. Okey, batu dia adalah batu kapur. Apakah batu yang terhasil daripada proses pembentukan seperti raja di atas? Apa batu dia? Okey, jawapan dia adalah batu marmar. Dia batu kapur ni bila kena haba yang tinggi dan tekanan yang tinggi akan menyebabkan berlakulah pembentukan batu marmar. Okey, itu jawapan bagi soalan nombor 3. Saya lajukan sikit sebab kita tak nak video ni panjang-panjang, nanti membosankan pula. Adik kalau tak faham boleh ulang-ulang semula. Okey, pada soalan yang keempat, okey, batuan enapan proses X. Proses ni adalah proses X akan bentuk batuan metamorfosis. Apa proses X? Proses apa? Okey, ni jawapan dia. Kita tengok jawapan untuk soalan 4 ini. Mungkin murid-murid boleh teka-teka apakah jawapan yang sesuai untuk soalan yang keempat ini. Kita pergi pada jawapan dia. Okey, tekanan dan haba yang tinggi. Yang ini tekanan dan haba tinggi pada batuan enapan, pada batuan igneous, okey, akan membentuk batuan metamorfosis. Okey, ni kena ingat tekanan dan haba yang tinggi. Itu jawapan soalan yang keempat.
Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan 5. Lebuh Raya Utara Selatan, ini jalan raya lah. Jambatan Pulau Pinang ini buat jambatan kan. Apa jenis batu yang banyak digunakan dalam pembinaan kemudahan infrastruktur di atas ni? Maklumat yang diberikan adalah Lebuh Raya Utara Selatan dan Jambatan Pulau Pinang. Dia apakah jawapan dia? Jawapan adalah batu granit. Batu granit ni banyak digunakan untuk membina jalan raya, jambatan. Kerana batuan granit ni adalah batuan yang keras, sesuai untuk pembinaan. Ada juga untuk membina bangunan dan sebagainya. Itu soalan yang ke-5. Dan soalan ke-6, kombinasi manakah benar tentang kegunaan jenis batu? Gunaan jenis batu ni, batu kapur, adakah betul untuk kegunaan simen, batu pasir buat kaca? Kalau konglomerat ataukah buat cubin, granit buat tembikar? Tengok apakah jawapannya sesuai untuk soalan ini. Jawapannya 1 dan 4. 1 dan 4 salah jawapan dia. Bukan 1 dan 4 lah. Mungkin dia punya bulatan ni dilari sikit, tak ada masalah. Kita betulkan, jangan risau, jangan terkeliru pula. Kita tengok satu persatu. Batu kapur buat simen, betul. Batu kapur buat simen. Batu pasir buat kaca. Batu pasir turut dikenali sebagai silika. Silika. Konglomerat buat jubing tak? Jubing buat daripada batu marmar. Batu marmar. Granit buat tembikar, salah. Salah. Granit ni buat jambatan, jalan raya. Tembikar daripada tanah kauling. Dikenali sebagai kauling. Ini salah, jawapan B dia. Jadi 1 tadi betul, 2 betul, batu asal. Jawapan dia A. Jawapan yang sebenar adalah A, bukan B. Ni mungkin masa saya buat slide ni dia lari sikit. Tak ada masalah. Saya dah betulkan itu. Kita pergi kepada soalan nombor 7. Jenis batuan yang dihasilkan melalui proses perubahan suhu dan tekanan yang tinggi. Proses dia perubahan suhu dan tekanan yang tinggi. Ini adalah batu metamorfosis. Mana satu batu metamorfosis? Metamorfosis. Jawapan dia adalah batu marmar. Jadi yang lain ni bukan batu metamorfosis lah. Itu jawapan dia. Kita teruskan kepada soalan nombor 8. Kombinasi manakah yang benar? Dia tanya yang benar, benar tentang batuan dan proses pembentukan dia. Granit adakah untuk penyiminan bahan? Proses pembentukan batuan bukan kegunaan ni, proses pembentukan dia macam mana. Kita pergi pada jawapan dia adalah jawapannya C, kuartz, tekanan dan suhu tinggi. Kuartz adalah batu metamorfosis. Granit ni dia metamorfosis juga. Bukan, salah bukan, saya tak ingat, bukan metamorfosis, boleh rujuk buku. Yang penting kuartz ni adalah hasil daripada proses tekanan dan suhu yang tinggi. Dia daripada batu metamorfosis. Seterusnya soalan nombor 9. Raja di bawah menunjukkan proses pembentukan batuan. Batuan enapan bertukar pada batuan metamorfosis. Banyaklah soalan-soalan yang macam ni yang kita jumpa. Ini batuan enapan, proses metamorfosis. Biasanya akan letak apakah proses kat sini kan. Proses dia apa kat sini. Jadi kita tengok apakah jawapan dia. Biasanya saya rasa murid-murid dah faham dah soalan ini. Kalau pembentukan batuan, apa faktor dia? Semestinya jawapan dia adalah D. Tekanan dan haba yang tinggi. Kita teruskan lagi dengan soalan yang 10. Raja di bawah menunjukkan proses pembentukan batuan. Batu kapur, tekanan dan haba tinggi, batuan X. X ni adalah batu metamorfosis. Apakah batu metamorfosis yang terbentuk daripada batu kapur? Semua kita tahu jawapan dia adalah marmar. Batuan marmar. Soalan yang 11. Ini soalan terakhir. Bagaimanakah proses batuan igneous boleh berubah menjadi batuan metamorfosis? Apa jawapan dia? Batu dia adalah penunjukan dan pembekuan magma. Ini adalah batuan igneous. Metamorfosis. Pun salah juga jawapan dia. Jawapan dia adalah proses dan tekanan haba yang tinggi. Ini yang betul. Ini salah. Dia banyak lari dah saya pada slide ni. Minta maaf. Jadi jawapan dia igneous boleh bertukar kepada batuan metamorfosis akibat daripada proses tekanan haba yang tinggi. C jawapan dia, bukan D. C jawapan dia. 11. Ada lagi soalan. Saya ingat soalan yang terakhir lah tadi. Tak apa. Batu kapur bagi pada batuan X. Apakah jawapan dia? Ni macam soalan-soalan sebelum ni yang kita jumpa kan. Dia bertanya konsep dia hampir sama. Kita pergi kepada jawapan dia adalah marmar. Batu kapur akan bertukar menjadi batuan
marmar. Okey. Soalan 13, apakah batuan yang digunakan dalam perindustrian semen? Ini soalan terakhir. Soalan terakhir lah. Batuan yang digunakan dalam proses perindustrian semen apa? Okey. Dibuat daripada batu kapur. Batu kapur ni terhasil daripada batu marmar, terhasil daripada batu kapur. Boleh buat semen. Okey, adalah daripada batu kapur. Okey, itu saja sesi perkongsian kita pada kali ini. Saya harap murid-murid dapat buat catatan dan tahulah apa perkara-perkara penting dalam bab ini. Okey, dan juga jangan lupa tekan butang subscribe dan share dengan rakan-rakan lain supaya mereka juga turut mendapat manfaat daripada perkongsian kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semestinya. Cikgu Fitri, guru geografi anda. Bye bye.